Oh, depan dia. Sebelah sebelah kiri. Kita kumpul rahmat bersama Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih kawan-kawan kerana dapat bersama pada petang ini. Nanti bertugas walaupun surat saya tidak keluarkan, kerana sebenarnya dari satu segi memang boleh keluarkan surat untuk masukkan dalam grup sekolah dan juga file. Jadi akhirnya hari ini sebenarnya yang saya dah masukkan dalam pengurusan ucapan pengutua, ucapan fikir dan amanat pengarah, pengetahuan laporan pentaksiran dan hal-hal lain. Sehari ini petang ini kita tukar. Mula dengan ucapan fikir dulu. Saya nak lihat apa yang fikir boleh beri kepada saya sebagai perkenalan. Kemudian baru saya berucapan saya. Ucapan saya ada dua segmen. Segmen pertama dari hati saya, dari lubuk hati saya paling dalam untuk rakan-rakan. Yang kedua sedikit perkongsian yang saya dapat daripada seorang bekas tekad. Perkongsian ni lama dah dia tulis, tapi memang sangat relevant dah dengan kita sepanjang masa. Jadi dengan itu saya silakan terlebih dahulu Puan K, Puan Hazza untuk menyampaikan ucapannya dan seterusnya menyelitkan juga amanat Tuan Pengarah, iaitu taksonomi hashtag 09 educators dan juga step-step management melalui PDCA, Plan to Check and Act. Okay, silakan. Terima kasih Puan Ketua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersyukur kepada Ilahi, bersyukur kehadrat Ilahi. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu bersemuka dengan Puan Pengetua, Puan Nurul binti Muhammad, Wak Hadi pertama. Dan pada saya ini adalah satu penghargaan kerana perjumpaan atau pertemuan ini adalah lebih akrab dan diharap dapat menambahkan kesefahaman di antara kita dalam kita menjalankan tugasan sebagai seorang pendidik seperti yang dikehendaki ataupun disaran oleh Tuan Pengarah kita melalui taksonomi hashtag 09 educators. Saya harap saya dah share di grup video taksonomi hashtag 09 educators kepada semua. Saya harap kita semua berkesempatan, kerana apabila kita menonton video dalam jiwa kita sebagai seorang pendidik. Baik. Seperti yang Puan Pengetua lihat, ini adalah jumlah kami. Daripada 12 orang guru, 3 orang lelaki dan selebihnya adalah perempuan belaka. Kalau kita kata macam Puan Pengetua satu kata, inilah saya dan pasukan saya, pasukan Puteri Satu lah kita sekali ni nampak gayanya. Jadi semua pun begitu, kita tidak membelakangkan apa yang sebetulnya dan sebagainya. Baik, tanpa melengahkan masa, sedikit kupasan yang saya buat, yang saya faham
ya, komputer, yang saya faham tentang apa yang Tuan Pengarah kita kata mengenai dengan taksonomi #09educators. Baik, apa yang saya faham setelah saya tonton, cikgu-cikgu boleh lihat di skrin, ini adalah rajah yang kita sedang nak hadamkan. Sebagai seorang pendidik, kita kena #09 itu bermaksud ini adalah kod kepada untuklah orang replace ya, yang mana IC-nya di tengah-tengah tu adalah 09, khas kepada orang replace. Jadi macam saya 08, tapi saya kena bagai saranan Tuan Pengarah, saya kena bekerja dan berfikir seperti orang 09 juga lah, adaptasi. Baik, tak apa, yang tu tak ada masalah. Cuma yang ni saya kata keberuntungannya ada hashtag tu 09. Baik, dalam video ini saya dapat ambil beberapa perkataan yang saya kata sebagai keywords. Keywords pertama yang saya nampak di sini adalah grow teacher. Grow teacher bukan maksudnya saya ni nak kena tanam, nak membendihkan cikgu pula. Dan sebenarnya di sini ada satu cara yang kita gunakan untuk membangunkan guru-guru untuk menjadi seorang pendidik dan pembimbing yang cemerlang dan tergilang. Itu maksudnya grow teacher. Kita membina guru, kita menjadikan guru, kita cipta tak sesuai kot, memperkasakan guru dengan ilmu yang kita ada, iaitu pendidikan sebagai seorang guru ya. Kemudian nature student. Nature student sini apa yang saya faham Tuan Pengarah maksudkan sebagai cara kita didik, cara kita asuh anak-anak murid kita supaya mereka juga menjadi hebat seperti mana guru-guru mereka. Jadi untuk menjadikan ini sebagai merealisasikan hasrat ini, guru-guru kena jadi hebat dulu. Sebelum anak murid kita jadi hebat, kita kena hebat dulu. Ini yang dimaksudkan oleh Tuan Pengarah kita. Keywords yang seterusnya, teachers teach. Ini memang core business kita sebenarnya. Guru mengajar dengan menggunakan berbagai kaedah yang terkini, yang sesuai dengan peredaran masa, yang sesuai dengan keperluan anak murid, anak didik kita. Contohnya kita macam pendidikan khas dengan berbagai pendekatan, berbagai teknik dan sebagainya. Teachers teach. Teachers teach. Bila teachers teach, cikgu mengajar, barulah murid boleh belajar. Student learn. Student learn. Mereka akan belajar. Kalau betul cara pendekatan kita, alhamdulillah berjaya. Yang ini yang kita mahukan. Kemudian kemahiran setelah kita ikuti lagi, di sini ada beberapa perkara yang kita kena ambil berat untuk menarik ataupun bukan menarik, untuk menjadikan proses pengajaran pembelajaran kita lebih bermakna. Ada beberapa perkara yang kita perlu terapkan kepada murid-murid kita. Antara kemahiran yang disarankan oleh Tuan Pengarah kita untuk diterapkan kepada anak murid kita adalah pengetahuan ICT. Pengetahuan ICT, cikgu mungkin kata pendidikan khas, nak ICT apa? Tak ada arti apa. Cikgu-cikgu, di sini tugas kita sebagai pendidik, gunalah kaedah, pilihlah kaedah dan pendekatan yang sesuai dengan anak murid kita. ICT ini dapat digunakan dengan secara meluas dalam kehidupan mereka dan juga cara mereka belajar. Selain daripada itu, yang kedua IoT, aspek IoT. Yang ketiga, entrepreneur. Yang keempat, agriculture. Yang kelima, event management. Dan yang keenam, komunikasi. Pada saya, dalam mengajar, sepanjang saya mengajar pendidikan khas ini, saya menceburkan diri dalam pendidikan khas ini, kesemua perkara ini kita buat. Antara kawan-kawan ataupun antara cikgu sedar dengan tak sedar, sebenarnya memang kita implement benda-benda ni, cuma kita tak tahu istilah dan kaedahnya saja, method dia saja kita tak pasti. Tapi kita melalui
lagi benda-benda ni semua. Sebagai contoh, murid-murid kita ya, kita dedahkan dengan ICT macam mana cara kita belajar. Sekarang kita menggunakan kaedah online. Jadi mereka diajar bagaimana cara nak akses pengajaran dan pembelajaran yang kita jalankan. Dan selain daripada itu juga, ICT ini saya tengok ada anak murid kita yang berjaya akses secara mandiri sehingga dia belajar sesuatu yang di luar daripada pemikiran kita, di luar kotak saya kata, sehingga dia berjaya. Contohnya Atika, dia belajar dengan bergurukan cikgu Google saja di YouTube. Dia Google YouTube, dia boleh belajar sesuatu yang saya kata ini boleh dibawa dalam kehidupan seharian dia. Saya pun tak menduga dia boleh belajar macam tu. Ini satu kebaikan ya. Yang ketiga, kita selain daripada kita perkenalkan ICT kepada murid-murid, kita juga memperkenalkan keusahawanan, entrepreneur kepada anak murid kita. Sebab setiap minggu, seminggu, sekurang-kurangnya satu hari kita adakan hari jualan. Macam mana kita mengadakan jualan ini? Okey, setelah kita mengajar mereka kemahiran agriculture ni, contohnya tadi pertanian dan sebagainya lah. Tapi kita, disebabkan kita punya niche area kita adalah bidang masakan, penghasilan makanan, maka kita menghasilkan produk-produk makanan dan kita ajak pula atau kita ajar pula anak murid kita berjualan. Semasa berjualan ini tadi, mereka menjalankan event management. Bagaimana nak berjumpa customer, bagaimana nak mempromosi barangan. Cikgu hanya bertindak sebagai facilitator. Kemudian komunikasi, kita juga ajar mereka untuk berkomunikasi, bagaimana cara nak menjalankan urus niaga. Jadi saya rasa itu yang saya kata, semua ni kita dah jalani tapi tanpa kita sedar. Okey, kemudian hasil daripada video yang saya tonton berkali-kali itu tadi, sebab saya nak kena faham by heart benda ni, kita pula dapat okey, dalam pooling factor ini terbahagi kepada dua bahagian ya. Bahagian yang pertama dikenali sebagai primary dan yang kedua secondary. Apa dia pooling factor bahagian primary dan juga secondary? Okey, yang saya faham, bahagian pertama tu, yang primary tu adalah yang sangat penting. Itu berkaitan dengan diri kita, dekat dengan kita. Primary itu adalah jiwa guru. Bagaimana kemudahan yang ada di program kita, kelebihan-kelebihan yang ada di program kita, itu semua adalah pooling factor yang kita perlu ada untuk menarik murid-murid supaya datang ke program kita. Setakat hari ini saya rasa alhamdulillah setiap tahun kita tak dapat nak terima kemasukan pelajar-pelajar dari sekolah rendah sebab terlalu ramai. Dan bila kita minta mereka pilih sekolah lain, masing-masing memberi berbagai alasan, sehingga kan ada yang datang buat survey. Apa yang kita buat dekat sini? Saya rasa ini adalah pooling factor kita berjaya ya. Mungkin guru-guru lebih prihatin, guru-guru lebih dekat dengan jiwa anak-anak ni. Jadi ibu bapa suka memilih sekolah kita. Sampai saya kata kita dah tak mampu nak letak di mana sebab bangunan kita sangat dekat. Dari segi pooling factor itu alhamdulillah kita berjaya. Baik, yang kedua, simplicity of process. Yang ini pun kita buat. Terutama sekali kita pendidikan khas. Benda ini memang kita kena praktik dan kita selalu praktikkan. Cikgu perasan tak, kalau kita buat apa-apa kita kena permudahkan supaya anak murid kita boleh buat. Ingat tak apa yang kita buat semasa pertandingan E-Mahabah baru-baru ni? Bagaimana dengan gigih-gigihnya? Cikgu kita sangat gigih. Saya terharu dan saya kagum mengajar murid yang tidak tahu membaca untuk deklamasi saja. Saya terpegun dengan daya usaha cikgu, dengan kudrat yang cikgu ada, cikgu gunakan untuk mengajar budak kita
mendeklamasikan saja. Segala jenis teknik digunakan, daripada teknik ikut dengan cikgu cakap, kamu cakap, satu. Kemudian tak cukup lagi, kita nak bagi dia hafal, sebab benda tu kena hafal. Maka kalau nak suruh baca, dia tak reti baca. Benda ni dalam tempoh 2 minggu, 2 minggu kita nak latih budak, bayangkan. Jadi macam-macam kaedah dan teknik yang keluar. Dan kalau ada lagi, cikgu Liza simpan lagi dalam kita punya skrip tu. Saya kagum dengan skrip tu sebenarnya. Ikhtiar cikgu, dan alhamdulillah anak murid kita dapat tempat yang ketiga kalau saya tak salah. Tengok, wow, faktor dia ada di situ. Sedangkan dia tak tahu membaca, tetapi dengan skrip kita yang orang kata zaman batu ke, kuno ke, whatever, tak kisah yang tu semua, kita berjaya bimbing dia. Mau tak kagum? Saya pun tak kagum. Tengok ni apa benda? Rupanya dia boleh baca simbol. Dia tak boleh baca huruf, tapi dia faham simbol. Bila tengok simbolnya begini, apa? Dan begini, apa? Teringat cerita-cerita P. balik lah kan, baca simbol. Kaedah belajar ya cikgu-cikgu. Jangan pelengkehkan. Sebenarnya itu adalah salah satu kaedah. Pemudah cara. Kita nak mudahkan dia supaya dengan cara memudahkan apa yang kita ajar atau beri pada mereka tu, mereka akan lebih berasa lebih confidence. Self-confidence mereka akan naik. Jadi mereka akan cuba yang terbaik dengan kita punya dorongan dan usaha. Tanya saya cikgu-cikgu, itu adalah simplicity of process. Memang kita buat yang ni. Kemudian creativity. Creativity di sini ditakrifkan sebagai cara-cara kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah di program kita. Gunalah kreativiti cikgu, apa sahaja pun. Dan kreativiti ini juga, dan selain daripada menyelesaikan masalah, jika berani mencuba, kita akan meneroka satu bidang yang lebih baru dan lebih mencabar. Itu adalah bidang kreativiti. Dan yang ini pun kita banyak mencuba. Kadar yang kita mampu. Saya tengok cikgu-cikgu mencuba. Kita akan cuba sebab bila kita dah reka ataupun bila kita dah plan sesuatu program tu, kita nak dia berjalan. Bila kita tengok program kita dijalankan, kita tengok ada lacking here and there, barulah kita akan terfikir what to do next and next. Itu creativity. Dan ya cikgu, niche area. Yang ini penting. Apakah niche area kita? Betul, niche area adalah macam satu benchmark untuk orang kenal kita siapa, program kita, apa program kita. Okey, contohnya bila orang tengok katalah ya, sekolah ni, yang ni, dia pun punya benchmark adalah brass band. Contohlah nak, kita tak ada yang tu. Orang tahu brass band sekolah dia pun the best in the state, terbaik macam dulu saya sekolah masa tingkatan 6, saya sekolah di Kuala Lumpur. Sekolah yang saya belajar, tempat saya belajar tu memang dia punya niche area dia yang terbaik adalah brass band. Sekolah menengah Victoria. Dalam wilayah persekutuan, the best. Sekolah lelaki, saya perempuan pergi tumpang untuk tingkatan 6. The best in state. Jadi bila sebut VI, brass band. Okey, balik kepada kita. Apa niche area kita? Niche area kita setelah hasil daripada kita buat kajian, hasil daripada kita tengok teroka dan sebagainya, kita tengok sekarang ni kalau kita pergi mana-mana, orang akan tanya dia, ada kek? Bawa kek apa hari ni? Buat kek apa hari ni? Orang akan tanya saya kek. Jadi itulah kita punya niche area, bidang masakan. Kita bermula dengan muffin dan kek. Jadi bila kita go hard benda ni, orang kata kita practice, orang akan tanya saya macam tu. Buat kek hari ni, tunggu saya buat kek apa hari ni begini. Sebab bila kita dah meneroka, kita dah menembusi pasaran di JPM, maka orang tahu niche area kek tu dari mana. Walaupun ada sekolah lain pun buat kek, tapi orang akan tanya macam tu, hari ni tunggu saya mau buat kek apa. Okey, itulah niche area kita. Alhamdulillah, kita kena perkasa
biasakan lagi area kita tu. Kemudian okey. Saya pun tak berapa pandai sebenarnya. Minta pengetua tolong betulkan saya lah kalau saya tak betul ya. Kemudian konten. Betul. Mass coverage tu, yang merah atas tu, ia ada 4 penjuru kan. 4 penjuru tu creativity tadi Cikgu Hazal dah sebut. You create satu niche area, you create satu pasukan elit, and then you cari kalau benda tu boleh di-elaborate, boleh dilibatkan semua orang, that's good. Tapi kalau sebahagian murid tak dapat untuk niche area, you go for another things, dan you boleh libatkan semua murid. Apa kemahiran lain lagi? Dan tadi semua yang Cikgu Hazal sebut tadi semua dah lengkap dah tu. Dekat bawah tu, dekat mempermudahkan proses tu, ICT, agriculture tu, pertanian. Ada tanam apa kita? PKI. Ada tanam apa? Ada herbal? Kita buat edible garden. Okey. Lepas tu IoT tu ialah kumpulan untuk teams bagi ICT, Internet of Things. Kan kita go for Google Meet, kita go for Google Team untuk kita punya PDPR, home based learning. Jadi yang bawah IoT tu ialah event management. Maksudnya tadi you dah jadikan murid-murid you menjadi usahawan. You buat, you create, you buat cake, and then you kena jual benda tu, right? So now satu lagi cabang ialah event management. Ajar murid how to handle the event. Contoh, katalah dia nak buat mesyuarat, kita kena ajar mereka juga how to handle the mesyuarat. Kita masukkan dia dalam mesyuarat bersama, live punya mesyuarat, dan dia tengok, dan one day dia boleh bermesyuarat dengan rakan-rakan dia untuk buat event. Nak buat apa? Nak buat parti ke? Nak buat birthday party ke? Ataupun nak buat hari keluarga ke? For your pasukan PPKI. Murid handle. Kalau you berjaya buat tu, that's very good. Sebab benda-benda macam tu sangat sukar. Sebab even murid-murid normal pun benda tu perlukan komitmen, perlukan cikgu nak ajar berkali-kali, nak kena meeting by meeting. This one lagi lah, I know you punya area. Tapi if you can do it, wah, that's very good. Dan komunikasi berkesan lah. Mana how you deliver your PDPR, how you berhubung dengan, communicate dengan student, dengan your rakan sebaya, your pasukan. How good you in the team. Bagaimana eratnya you all, akrabnya you all. Sebab kalau kita bekerja dengan kasih sayang, bekerja dengan persefahaman, you can build a good team, and then you can create a good result, good impact. Tu yang pendetailan yang nanti Cikgu Hazal akan sebutkan tu. Yang pulling factor tu betul dah tu. Apa yang menyebabkan yang you buat sampai orang nak mai kat sini? Kenapa murid nak mai sekolah? Dia nak buat apa? Dia kata tak ada apa paling nak mai sekolah. Every day buka mata nak mai sekolah. Saya ada pengalaman untuk yang murid-murid murid-murid macam ni dekat sekolah menengah Bandar Sangwe. Masa tu saya jadi penyelidik petang, dan saya selalu datang awal. Kelas dia masa tu dia buka 3 kelas. Jadi penyelidik sangat akrab dengan saya. So ada one student, dia more to Down syndrome lah. Dia Down syndrome, okay. Tapi dia kena orang lah, dan dia behave lah. Ada masa dia tantrum dia. So saya selalu pergi, saya sembang dengan dia, selalu pegang dia, and then selalu gosok-gosok kepala dia. Berapa ya masa tu murid tu. Dan dia kata, penyelia kata, Cikgu Norihal, parent telefon saya, awak, dia duk balik cerita Norihal. Awak, jangan dekat sangat dengan dia boleh. Sebab dia teenagers lah, remaja, dia ada perasaan dia dah mula terbentuk. So dia kata, mak dia lecturer, I kena pergi jumpa penyelidik petang, I kena khabar kat dia. Mati dah, anak penjaga cinta dah, dia kata. Betul-betul. Jadi saya tu pasal jarak. Bila jarak dia tantrum dekat tu, dekat dekat sekolah.
Selagi saya tak nampak turun jumpa dia, dia pergi tunggu kat kereta saya. Saya penyelia kan, jadi round tengok dia, nampak dia, saya lari lah sebab mak dia ada pesan hanya. Dia ada pesan, penyelia ada pesan. So how? Betul kita berkasih sayang, yes. Tapi kita tak jangka lah murid tu, alah kita orang tua beranak pinak dah dia tu. Tapi sebab mungkin kan kita duk gosok dia selalu, buat apa tu, dah duduk sama-sama buat dengan dia, kadang-kadang suapkan dia. Benda-benda yang kita tak jangka. Sebab dia adalah normal person. Walaupun perasaan dia normal, perasaan dia normal. Tapi sebenarnya berkasih sayang itu bagus. Kecuali benda macam tu lah, nak ke satu hal pula terpaksa guna kaunselor, terpaksa penyelia dia. Tak nampak kelibat saya, lah saya panggil kereta kat luar. Sebabnya saya kena mari lambat, tak boleh mari tunggu mak ayah dia ambil dulu baru saya mari sekolah. Kita kena petang memang kena mari awal sikit sebab nak jumpa penonton dan sebagainya. Tapi maksudnya ada benda yang buat dia nak main sekolah. Dan mak dia kata lama ni punya laku payah nak pujuk dia main sekolah lah ni sejak nombor Norihan muncul nak pergi sekolah Norihan. Dan saya akan ingat cerita tu. Dan saya selalu bila saya jarakkan diri saya lepas tu, bila saya pergi Putra pun ada PPKI kan. Tapi yang tu dia penglihatan, dia pendengaran. Tapi saya jarak lah. Saya jarak. Saya memang tak maulah berulang kes tu. Susah tak nak pulihkan dia. Mak dia kata cikgu kena berubat sakan saya ni. Dia kata tidur Norihan, makan Norihan, duk cerita kat mak ayah dia. Pening mak ayah dia. Ayah dia, mak dia lecturer. Ayah dia pun sambadi jugalah banyak anak orang berada lah. Tapi mak dia fobia untuk melahirkan anak sebab dia takut dapat macam tu. Tapi lepas tu mak dia dapat adik, dapat anak juga lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya saya selalu cakap bila kita enjoy bekerja, di mana you bekerja, you boleh enjoy, you sepakat, you berkasih sayang, dia memang nak main kerja dan you tumpahkan seluruh kasih sayang you dalam kerja you. Dan you akan boleh bina pasukan murid dan guru yang sangat akrab. Adik saya ajar adik kakas di sekolah Sultan Mek Zainab tu. Ada Sultan dengan apa benda tak? Ketua baru tu? Jadi anak murid dia yang lelaki, dia mak mai doktor asrama, yang jenis yang memang tak tahu apa lah nak urus diri. So dia everyday urus. Dia pergi sekolah tak kerja lain lo, bawa pergi bilik ayam gosok gigi belakang bagai-bagai. Sampai satu hari adik pergi mesyuarat, dia duduk tunggu bagaraj. Jadi pengetua guru besar tanya, kenapa ni? Tunggu Norizal. Adik saya Norizal. Tunggu Norizal. Dia kata, sudah tunggu Norizal. Meh, kata PPM, meh. Tak apa tunggu Norizal. Jadi tak telefon lah. Ja, kau kat mana? Aku duduk meeting ni. Ni anakmu duduk tunggu bawah garaj, dia kata. Tak situ bit, tak masuk kelas. Lepas tu Ustaz kata macam ni, Ja, tak ada pilihan. Sama ada buat balik ataupun duduk asrama. Lepas tu bincang dengan parent, ambil jadikan anak angkat. Lo ni dah besar, dah pergi sambung belajar dekat mana? Dekat section 17 Shah Alam tu. Dia buat culinary. Dia bisu. Jadi dia menjadi kesayangan kami lah. Satu family, jadi kesayangan kami. Dan anak saya nombor 2 tu selalu usik dia. Dan yang tu pun memang kerja dia nak mengaji, tak nak kahwin. Jadi dia cakap tu, dia nak kahwin dengan tu. Jenuh lah pulak dah. Tapi nak beritahu ni ikatan mereka ni, once dia kasih kat you, truly deep in their heart, truly sangat kasih. Lepas tu kalau dia masuk, Allah lapar lah kami. Sebab dia terlalu ikut peraturan. Orang lain tak boleh masuk dapur. Lepas tu kalau siapa-siapa nak tolong dia marah. Kalau sentuh dia kena pergi basuh tangan. Dia akan tunggu dia masuk siap semua. Tapi dia masuk sedap. Tapi kebuluh lah kami. That's right. Itu yang saya nampak tadi bila Cikgu Hazal cerita tadi, Aidan cerita yang pasal yang sajak semua tu. Very touch. Means you can do it. Grup you 12 orang ni, you boleh buat sesuatu yang beyond luar, pengarah kata bukan luar kotak dah, normal kotak, dia kata normal kotak. You do your own beyond, di luar jangkaan. Dan analisis dan sebagainya itu Cikgu Hazal perincikan dulu sebelum saya ulas sikit. Okay?
how you yang tu kita sikit analisis dalam dia tadi back to taxonomy. Okay. Back to taxonomy, analysis, focus, content, approach. How you buat that one for your PPKI? Boleh? Okay, saya try. Simple je. Saya try. Okay. Ya, di dalam rajah kita ni tadi ada 4 penjuru dan yang kita akan jumpa 3 kluster penting di situ iaitu bahagian scan, redesign dengan end result tu, kemudian analisis apa semua tu. Yang ini okey, dia termasuk dalam macam analisis dan fokus tu masuk dalam bahagian scan, di mana kita mengumpulkan segala data-data. Kita tengok apa yang kita boleh nak buat dan apa yang kita nak buat terhadap anak murid kita, dan JPN akan bertindak sebagai pendamping kita untuk membimbing kita. Itu JPN punya tugas yang sekarang ni kita ada Jabatan Pendidikan Khas, Unit Pendidikan Khas. Memang mereka banyak membimbing kita dalam apa juga perkara, setiap langkah yang kita buat. Contohnya cara nak memilih kemahiran ke, cara nak menjalankan aktiviti ke, dan kita pun sentiasa rujuk kepada mereka untuk mendapatkan kepastian. Itu. Kemudian kita tengok dekat approach dengan content. Konten tu isi kandungan. Analisis tadi you dah ada student you, right? You ikut kelas kan? Ikut berapa orang? 5 orang satu kelas. You dah buat analisa dia, kemahiran dia apa, pentaksiran you lah. Setiap guru ada kan? Okay. And then bila you analisis, you kena pasti apa kekuatan kelemahan dia. Kemudian you fokus pada group tu. Okay, dalam group 5 orang tu you boleh buat by student lah. Boleh buat by student. Okay, you kena pasti. Then approach you, pendekatan you macam mana? You nak dekati si A macam mana? Dia kemahiran dia apa, kekuatan dia apa. Kemudian untuk yang tu bawah redesign, yang analisis dan fokus tadi, scan means kita mengenal pasti. Kemudian content, isi kandungan dan approach tu you dah rancang. Nak beri isi kandungan apa, statik apa kat dia. Kemudian pendekatan apa nak buat, one to one, ataupun you buat group. Okay, kalau baking kan mesti one to one lah baking. By group ke one to one kalau baking, kalau masak? Baking kita by group. By group lah. Yeah. Okay, maknanya itu you punya approach, you punya pendekatan. Kemudian you buat and then lepas tu you akan ada you nilai. Dia buat bila dia siap, kalau siap buat kek, okay, you kena nilai dia lah, tak di test sedap ke tidak. Lepas tu kalau menjadi you bagi appreciation tu ialah penghargaan, right? Sama ada verbal, you just say pujian, or you give something lah. Tapi kalau buat quiz, bagi sebiji quiz pun okey lah. That's one of the penghargaan lah. Okay, itu termasuk dalam PDCA. Ada tak tu PDCA punya? Dia masuk dalam, dia ada PDCA lah. Kita plan, kemudian kita buat, kemudian kita check balik, dan kita akan bertindak balas. Jadi ke tak jadi? Menambah baik, menambah baik. Kita recycle balik. Kalau kita mana, di mana yang sedapnya, taman kalau dia baking, okey, step tak by jadi. step. Dia jadi batat ke begitu. Okey, kita patah balik. Sama lah macam kita mengesat. Dan last kali kalau dah tak boleh, barulah kita tukar program. Redesign tu actually kalau kita benda tu A, kita jadikan dia A+. Macam tu. You more kena bertambah baik. Maknanya bukan dia jadi makin worse lah, dia kena makin baik. Redesign. Itu yang pengarah nak. Jadi sekarang saya nampak apa yang Puan Hazal sebut tadi semua dah mencakupi dengan dia punya taksonomi ini. Ini untuk orang belajar manajemen sebenarnya. Okay, we all yang masa belajar LPQL memang kena belajar lah. Dia bagi satu gambaran and you have to elaborate, kena hurai. Dan how you react, how you apply dalam you punya gerak kerja hari-hari, kerja buat hari-hari. So this one, yang ni sangat mudah. Yang luar, yang merah tu 4. Creativity, courage, math, niche.
Itu yang besar sekali yang kena ada dalam kepala kita. And then you go down, narrow down, pergi pada 3 kluster yang dia sebut tu. And then setiap kluster ada 2 perkara. Then analisis dan juga fokus is plan, rancang. Kemudian content approach, pendekatan, you mula buat. Impact, you mula check. And then you tengok balik, nak act tu you tengok balik, ish, tak jadilah, tak dapat the best lah. Okay, buat lain, tambah baik, tapi still ikut PDCA. Okay, that's, saya rasa sangat komplit dah yang Cikgu Hazal bagi tahu tu. Kiranya sempurna dah, maksudnya sampailah hasrat Tuan Pengarah tu. Jadi kalau rasalah macam tak faham lagi ke, dengar semula. Sebab tadi kami, saya bersama dia tadi, saya mewakili Tengku Sulaiman, Ketua Biro Kecurangan. Sebab kemarin sampai lambat. Sebabnya saya tengok ingat AJK. Saya ada meetingnya, sebab saya ada meeting dengan GK dan juga SU Kurikulum untuk sambut dia, sebab dia nak main hari Jumaat, tengok saya, tengok sekolah. Jadi kita rancang lah. Dia dah rancang. WhatsApp tak tengok sangat lah, telefon tak tepi. Tapi tegak hati pokok baca, ada pengetua maaf, dia kata saya tak ada nak main mesyuarat. Kata tu mesyuarat jatah kuasa, apa kena mengenal dengan kami bukan jatah kuasa. Saya kata tak ingat pengetua polis berapa orang saja. Lepas tu saya tak tepi, lepas tu macam tak sedap hati lah. Call pengetua derma. Kat mana lagi Tengku Sulaiman? Orang semua nak mesyuarat lah, dia tak muncul lagi, dah tak tunjuk. Kena marah. Alright lah Cikgu Puzah, saya kena pergi juga lah. Oi, berapa orang pengetua polis? Mai. Bayar kau situ 2.40. Tak makan lagi. Nak drive ke sana, start 2.30. Dan dah tunggulah. Jadi sebaik sampai dia mula dah dulu, sampai duduk letak beg, pengetua tu kata Sherry, Noriha, tengok papan layar, awak duduk. Noriha Muhammad. Biro Kecurangan STPM. Sajalah you all know, kita dah lah baru apa hari melangkah masuk Tengku Sulaiman, awak jadi ketua. Oi, bukan calang-calang nak masuk Tengku Sulaiman tu. Besar. Kata elok lah dengan badan aku. Besar cakap-cakap. Dia pun gelok lah. Duduk, lepas tu YDP ikut syukur. Cikgu suka sapi. Dia pun tanya, Noriha, boleh Hana? Nak jawab macam mana? Angguk ke giling? Angguk lah. Siapa sokat tangan jadi pengetua? Jadi begitulah kisahnya. Jadi hari ini bila pengarah berjumpa dengan dia, saya bawa tadi mesyuarat bagi tahu anggur dan juga sekejap. Diri sendiri sama puji, dia tak puji sendiri je dah. Lepas tu duduk depan sekali pengarah. Dia ada cikgu mana tadi yang bersama dia sekolah, dia panggil intrim, dia program intrim. Seorang cikgu satu bahasa dia dah tanya saya, Noriha, ada cikgu yang nak bersama saya 1 hari, day by day basis. Bersama dia pada pagi pukul 8 sampai pukul 5 petang. Jadi kalau siapa ada kalangan yang ni PPKI, angkat tangan. Mari kita pergi. Just bersama dia, you tengok apa you buat yang just down. You tulis. And then you kena build semangat dia. You kena masuk dalam diri you untuk jadi pemimpin macam dia. Dia kan gagah perkasa. Daripada dia main hari tu, dia orang rugby. Dia menantu saya adalah murid dia. Selalu ada WhatsApp ni menantu dia. Umi, macam mana bos Umi sekarang? Kata awak, kau ambil hal sangat. Ui, ketua kita tu, dia kata. Jadi kebanggaan dia sebab banyak benda yang dia buat di sekolah dia dulu. Memang anak-anak murid dia sangat bangga dan kasihkan. Dia bila cerita tadi, betul lah benda-benda yang dia buat tu. Lepas last sekali dia kata, Pak paling sedih beli semua kat IKEA segala bagai, renovate bilik sendiri, beli semua gitu gini, 3 hari kena main pergi. Dia kata sangat duka cita. Itu satu perkara yang yes, dia sangat luar biasa. So apa yang kalau dia dengar Cikgu Hazal sebut tadi, memang dia akan ikut tanya. Sebab memang faham dah ni, sampai ke akar ubi. Dan you all pun dah tengok benda tu Cikgu Hazal cerita lagi. Dan you apply dengan you ada dalam you punya PPKI. Itu dah sangat-sangat sempurna. Okay, Cikgu Hazal nak teruskan you punya, sebab saya akan masuk I punya sekali. Ada lagi? Laporan ya? Yes. Okey. Seperti mana yang Puan Noriha tahu, Puan Pengetua tahu, PPKI Pendidikan Khas di Tengku Sulaiman ini adalah
dari kategori bermasalah pembelajaran. Jadi bila kita kata bermasalah pembelajaran ini, mereka datang daripada berbagai terdiri, murid kita ni terdiri daripada berbagai murid yang berkeperluan khas. Tidak seperti di sekolah menengah putera, iaitu mereka adalah bermasalah pendengaran dan juga penglihatan. Jadi penglihatan dan pendengaran mengambil peperiksaan awal. Kita pendidikan khas di sini yang datang dengan pelbagai masalah, ibarat macam kita sedang makan satu hidangan ataupun kita makan coklat yang jenis exotic. Kita pernah tahu tak? Pernah pasal tak? Kita beli sekotak coklat, kemudian kita haba dalam tu, kita ambil satu makan. Oh, dalam ni ada badam. Ambil lagi satu. Yang ini ada kismis pula. Itu maksudnya exotic. Dia nampak luaran sama, ulat-ulat dan ilat. Tapi bila kita makan dia lain, itulah anak murid kita. Berbagai. Ya. Yang sebenarnya pendidikan yang bermasalah pendidikan itulah dia. Dan apa yang Penurah sebut tadi tu, taksub kepada seseorang itu memang ciri budak kita. Ada yang mengalami? Sehingga kini terjadi. Elakkan payah nak berubat. Okey. Sampai kalau satu hari dia tu tak main, dia boleh duduk buat muka sampai kita kata, awak Pia, AJG tak ada. Awak AJG tak main. AJG semua AJG. Dia tak panggil cikgu dah, dia tu panggil nama AJG. Mana AJG? Awak AJG tak main. Level. Ya. Kemudian tahun sebelum ni kita ada seorang, dia kata nak kahwin dengan cikgu tu. Anak cikgu kita di sini juga lah, anak cikgu Zulkifli Tarik. Tu nak kahwin dengan Nana. Apa-apa semua Nana. Nana. Orang lain tak main dah. Kadang-kadang tengok Cikgu Hazak, nak kahwin dengan Cikgu Hazak. Tapi saat lagi nak kahwin dengan Nana balik. Nana jangan sentuh. Kita kata Nana dah kahwin, ada anak dok. Dia kata bohong. Balik telefon Nana. Semua Nana. Jadi memang itu hakikat lah orang kata. Yes. Okey, baik. Memandangkan budak kita ni datang daripada berbagai jenis masalah lah kan. Jadi pendidikan, kita sediakan rancangan pendidikan individu ataupun nama singkatnya RPI. Yang ini adalah yang diunjurkan oleh KPM lah ya. Apa itu RPI ya? Okey, RPI ini sebenarnya adalah satu dokumen bertulis yang dirancang khusus untuk seorang murid, dibentuk bertujuan untuk mendokumentasikan segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program PDPC dan peningkatan yang disediakan kepadanya. Disebabkan mereka ni datang dengan pelbagai masalah, maka cara mendekati mereka pun kena ada pelbagai. Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, baca, tulis, kira, kita kena sediakan diri mereka. Bagaimana cara nak sediakan diri mereka? Kita bina RPI. Daripada RPI ini tadi, kita dapat mengesan yang Puan Nurhaiah kata tadi, analisis. Kita buat analisis ya. Kita dapat kenal kekuatan dan kelemahan dia. Maka kita kena perbagi apa benda yang kelemahan dia itu dengan kekuatan yang dia ada. Contohnya kalau murid itu tak pandai lagi urus diri, perlu ke tandas, maka kita uruskan tandas dia dulu. Itu masalah negara. Kan kerana ada anak pergi taska, perkara pertama dia kaitannya masih pakai pampers? Ya, saya tahu cucu saya. Okey, itulah RPI sebenarnya. Jadi, untuk menjalankan RPI ni tadi, bermaknanya kalau ada 53 murid, kita akan dapat 53 RPI yang berbeza setiap satu. Kemudian, kita kena berbincang dengan ibu bapa untuk mendapatkan persetujuan menjalankan RPI. Dia setuju ke tak setuju dengan apa yang kita rancang untuk anak dia. Dan untuk menjadikan dia lebih value, tambah value dia, kita kena buat macam dokumen ni lah. Kita kena ambil tanda tangan setelah berbincang. Bila dah tanda tangan,
kita jalan. Dan RPI ada jangka, ada tempoh waktu, jangka panjang dan jangka pendek. Kita akan cek balik selepas setiap 3 bulan. Kalau masalah dia ataupun kelemahan dia itu tadi cure, diatasi. Next step nak buat apa pula? Macam tu. Menarik ni, patutlah tadi kami duk bergaduh pasal guru arus perdana PPKI ni agaknya. Kenapa tu dia? Dan tadi sebab kita kan kekurangan guru. So one of the issue yang kami menjadi PTB bawa ialah guru arus perdana janganlah PPKI kidnap. Tapi memang dasar kementerian ialah perluasan PPKI. So cikgu tak ada yang main keluar no? So yang nak masuk kuliah pun daripada 75, sepatutnya hanya setakat ni baru ada 25 orang yang nak masuk kuliah. Jadi PPKI terpaksa wara-warakan dalam kalangan guru-guru arus perdana. Dan juga ada juga cikgu kongsi. Sebab tu cikgu pengetua pun pengarah pun kongsi lah di sekolah dia dulu di Perak. Yang di Perak tu cikgu pakar kimia kot nak tukar. Cikgu pakar kimia dia kata kami selalu bawa dia keluar sana, tipu-tipu dia pergi ambil yang tu, dia luluh 3 kan ada 3 tahap untuk tu, luluh pergi. Hai, pakar kimia apa nak ajar itu? Nak ubah selera apanya kemahiran kamu sudah membazir. Itu tadi pengarah sebut tadi. Dan kami pun sebab kami sedang pertahankan, sedang mencari guru PI sangat kurang dan guru PI sangat kritikal. So, saya pun teringat masa Kak Derma dulu. Kak Derma dulu cikgu RPT, ketua panitia, cikgu Azrina. Dan dia memang pandai berlakon, pandai menari, pandai menyanyi, pandai bersulam, pandai buat event, pandai buat program, everything pandai. So tiba-tiba pergi interview. Interview apa? PPKI puan. Dah kenapa? Tak apalah puan nak mewarna. Ya Allah, belilah kata buku tu mewarna kat rumah. Wah, yang ni seronok lagi puan. Kau ingat dia main-main. Lepas tu kami pun panggil, bincang. Bawa isu tu dalam mesyuarat. Saya bawa isu tu sebab walaupun saya fikir sebab saya akrab dengan dia. Sebab isu dalam mesyuarat pengurusan, apa dah jadi ni? Rupanya RPT baru kan, dulu KH kan RPT, benda baru dan kementerian minta kita ajar dan lalui DSK dan sebagainya, tapi tidak perdetailkan benda tu. So dia stress. Ada benda yang nak ajar, lukisan plan semua tak pandai. Baik, dia kata melukis juga, melukis PPKI. Lepas tu dia balik, best hari ni puan, dia melukis je hari ni. Mungkin melukis dia berwarna lah puan, saya beli kada baru. Dan dia kata, budak wih seronok. Berapa hari nak seronok? Cakap. Tapi memang sudah dia pergi ke sekolah Said Sapi ke apa? Sekali saya ada tau. Sekali saya ada PPKI tu saya ramah. Jauh puan, dia kata. Suami dia pun one of the bukan tak tahu kau jabatan tak ingat, tapi memang pelik lah. Tapi tadi salah satu perkara yang kami bawa. Jadi ni salah satu saya kata menarik tu. Sampai satu tempoh buat bahawa this is by student kan, by student. Macam kita kan kalau kami harus berada satu kelas no? Satu kelas. Lepas tu kalau buat orang kami ramai lah, you all tak ramai, kami ramai. Dan berapa orang faham, berapa ramai boleh buat. Jadi itu jangan bedanya. Tak ada lah perubahannya. Tapi ikut topik lah kan. This one ikut student unit lah nah. Wah, you terror lah, you terror. Tapi you yang sebenarnya puan, kalau kita tengok balik alat pendidikan alam 21 kan, dan sebenarnya yang tu pun menjurus ke arah PPKI sebenarnya. Bila saya tengok satu. Yes. Jadi bila saya tengok balik dia kata okey, design macam ni begini. Inilah kita landscape landscape you punya RPI tu memang standard lah satu negeri, is it? Yeah. Maknanya you just you go down. Wah tu dia nombor 1 lawatan tertandah. Saya suka bercerita pada mother I sebab memang apa-apa selalu saya ada masalah saya cerita dia. Kalau I cerita kat dia memang gelap besar ni. Mak, seronok mak jadi cikgu PPKI mak. Yang pertama mak pendahuluan dia mak lawatan tertandah mak. Oh seronok mak.
saya mesti gelap. That's perkara baru, yes. Sebab saya pun tak tengok yang orang yang saya seronok dekat Putra tu sebab braille lah. Cikgu tu ajar pakai braille lah. Habis lah memang I kesabaran you all sangat tinggi, I know that. Sebab siapa-siapa yang ajar PPKI 1, you pahala you memang di situ, everyday you dapat pahala tu. Dan kesabaran you lah. Kesabaran. Janganlah dosa. Pastikan pahala melebihi dosa. Okey. Yang ini kita bahas, maknanya setiap murid akan ada satu rancangan RPI yang tersendiri, sehinggalah kita kata dia bersedia untuk belajar, mengikuti pengajaran dan pembelajaran di bilik belajar. Jadi di sini dia ada contoh usia rendah, contohnya bagi anak murid kita yang ni usia rendah ni, dia pakai pampers, ya puan. Jadi kita kena plan sesuatu yang membantu ni. Kalau boleh kita nak buang pampers tu, tak mau dipakai dah pampers tu, tapi of course ambil masa lah. Sebab yang ni pun kita memerlukan kerjasama dengan ibu bapa di rumah. Kalau mak bapak dia ada nak menguruskan dia, saya rasa anak ni dah boleh dah ni buang pampers, tapi mak dia pun sibuk, bapak dia pun sibuk, jadi belum berjaya dia buat. Jadi saya ni kadang-kadang kuranglah kesabaran dia tu. Siapa yang berpaper tu berapa orang kat tangan? Setiapnya ada. Cikgu lelaki pun. PPN. Kalau lelaki kita kena panggil cikgu lelaki uruskan. PPN lah. Ya. Kalau sekarang kita ada PPN ada 3 kan? 2 perempuan 1 lelaki, is it? 3 perempuan. Oh, betul 1 lelaki 1 perempuan. So, you punya kapasiti memang 3 ke 4? Kurang 1. Lelaki lah? Alright. Abang masa ni cara kita nak atasi dia macam ni lah puan. Kalau macam yang membuat masalah pada hari tu ada lelaki, kita minta tolong cikgu lelaki lah. Nak salingkan pampers, nak cucikan dia. Perkara yang memeranjatkan tu kami semua tu macam dah tak heran dah. Maksudnya bayangkan budak umur 5-16 tahun masih lagi habit dia, perkara yang dia buat tu macam budak 5-6 tahun innocent macam tu, kita nak kata apa kan? Jadi kami dah biasa dah. Dah tak terkejut, dah tak terperanjat dah. Itu yang kefungsian rendah lah. Dan in fact juga saya bagi tahu sikit ni pengalaman saya lah untuk murid ni yang disebutkan kita kefungsian rendah dia tadi yang pakai pampers. Satu lagi urus diri dia, nak potong kuku. Tak mesti nak potong kuku, datang sekolah dengan kuku yang panjang. Saya dengan inisiatif sendirilah ajar dia potong kuku, ambil gambar, tunjuk dekat mak dia tersedu. Dia kata, terima kasih banyak-banyak. Dia kata, saya tak ada nak buat. Tujuan saya tu bukan nak bagi dia sendu. Saya nak share, nak bagi tahu. Kata, Nabila dah pada potong kuku, tak timbang dah kan. Tapi mak dia macam terkedu dan tersendu. Sebab saya dah boleh buat. Sebenarnya dia tak percaya kat anak dia tu je. Dia tak percaya kat anak dia, semua dia nak buat sendiri. Tapi dia sendiri kekangan masa kan. Jadi anak tu sampai bila nak gantung kat dia kan. Umur dah 5-16 tahun. Jadi mak dia macam terkedu lah. Saya kata minta maaf lah, bukan nak buat sedih ke, bukan kita nak ni. Tak kata saya seronok, saya nak share. Kata Nabila dah boleh buat ini. Jadi pada saya kejayaan macam tu, walaupun orang tak pandang pun, orang nak straight A, SPM, tapi anak saya hanya boleh potong kuku pun saya dah menunjuk suka. Itu pendidikan khas. Okey, kemudian kita dah sediakan RPI. Kemudian kita buat pula untuk mengisi. Tadi kita dah buat analisis. Kita dah buat analisis, kita dah rakamkan beberapa perkara yang boleh kita unjulkan, bawa ke depan. Kita create pula program keusahawanan. Dari program keusahawanan tadi, kita buat base kepada masakan lah. Dan kita base kepada masakan, kita ajar budak. Dan antara yang kita boleh buat, kita dapat memupukkan semangat atau nilai-nilai keusahawanan dalam diri murid. In fact, murid kita boleh jual sendiri pun boleh.
Contohnya macam satu murid tu, dia jual produk dia sendiri. Sekarang ni kan musim pandemik, jadi YouTube adalah medium yang sangat-sangat dekat dengan kita. Dia belajar buat crochet. Jadi dia boleh crochet, kita bantu dia. Bila dia boleh buat crochet, kita buat headband tu untuk apa, face mask, kita tolong dia buat pasaran. Jadi kita tolong carikan customer, ambil order dan sebagainya. Saya kata itu makna berjaya lah apa yang kita dah ajar dia tu. Kemudian kita juga boleh jual biskut raya ni yang selalu orang jabatan tanya tu, sebab kita selalu jual di JP kan. Kita bawa produk di sana kita jual. Benda tu berterusan kan, sebab biskut raya tu dia tak basi. Ya, Kan? betul. Kan? Boleh berterusan. Sebab kawan saya jadi hantu apa nama ni, tak nanas. Atas meja dia, office dia memang sentiasa letak. Lepas tu kau tak makan ke apa? Oh, itu botol baru. Maksudnya memang setiap masa dia beli. Orang dia pula dah tetap. Memang saya heran tak kali dia ada tak. Macam Mabilo punya tak raya. Kita tak. Memang sentiasa baru. Dan sentiasa habis. Dia kata aku geram, aku banyak kerja, aku makan. Aku makan. Okay. That's very good. Baik, lepas tu antara produk yang kita hasilkan adalah macam biskut raya, aneka jenis kek. Kek ni pun sama juga, kita jual secara mingguan di sini. Kita buat macam Ada kios. Kita tak buat kios, kita bawa. Murid pergi. Ya. Okay. Itu jaja di bilik Jaja. guru dan bilik-bilik yang ya kan. Kemudian kita ajar Reasonable price. Yes. Harga berpatutan. Very reasonable price dengan rasa yang memuaskan lah. Untuk makluman cikgu, kami cikgu tak cukup dengan kita dulu pergi belajar. Apa tu, macam mana kita belajar ilmu untuk mengajar. Kita tidak diajar kemahiran. Jadi cikgu-cikgu saya, kawan-kawan saya ambil inisiatif sendiri, belajar sendiri, keluar duit sendiri, belajar sendiri. Itu yang saya kagum. Mereka join macam-macam grup PJJ memasak. Jadi kadang-kadang bila dia test tu berkesan, maka kita jadikan jualan. Ada tak masuk grup, masuk PKP yang PS sebut, yang Abah sebut? Masak apa hari ni tak jadi. Ada. Never mind. That one is one of the process. Yes. Betul. Kadang-kadang walaupun kita dah hari-hari kita tengok macam jadi dengan ada ni kita sertakan di situ objektifnya apa, menambahkan kemarin ada cabang, salah satu cabang laluan. Jadi kita terpaksa create banyak perkara cikgu. Contohnya yang bakal kita akan buat nanti, selain daripada kita ada masakan, kita ada perkebunan, nanti kita akan buat car wash ataupun car spa. Kita akan buat, kemudian kita akan pupuk lagi kemahiran yang mereka ada melalui craft tangan. Contohnya hari tu murid craft tangan kita pun ambil tempahan dan menjual face mask extender yang diusahakan oleh Cikgu Intan dan anak-anak muridnya sampai tak menang tangan. Alhamdulillah. Sebab kita jual dengan harga yang berpatutan. Jadi segala kemahiran yang kita ada tu kemudian kita pandang, kita luaskan lagi, kita pasarkan. Jadi kita harap dengan pengetahuan yang mereka perolehi semasa bersekolah ni akan dijadikan panduan selepas mereka habis belajar. Dan untuk makluman cikgu, murid kita yang mana yang dah habis belajar, ada yang setengah tu contohnya dia boleh bergerak sendiri, tidak perlu dia ambil dia hantar mak bapak, boleh bekerja di premis-premis yang lain kan. Jadi pada saya itu dah satu kejayaan walaupun mereka tidak menjadi doktor ataupun lawyer. Jadi bila mereka boleh berjaya dalam kehidupan di masa akan datang, barulah saya rasa itulah yang kita harapkan anak-anak murid kita boleh buat. Sebab hidup kita tidak menumpang langit dan bumi. Sampai masa kita akan pergi. Jadi siapa nak bantu mereka? Jadi dengan projek-projek yang kita rancangkan ni, insya-Allah dapat membantu mereka. Dan di situ kita ada projek
projek untuk tahun 2021. Yang ini juga menarik disebabkan kita ni berada di kawasan yang sangat menarik dan tertarik di tengah-tengah halaman, saya rasa. Jadi kalau nak menjayakan agriculture yang macam tuan pengarah kata tu tadi, kita tak kesampaian, maka kita kena buat apa? Tukar cara bertani kita kepada urban agriculture. Kita kena bertanam secara urban lah. Cara macam orang di bandar. Cendawan itu. Yes, menanam. Azmin. Raja Azmin, cikgu. Ya. Okey. Lalu masih ada tu? Sebelum ni memang Nak kutip kan ada. Sebab nak kutip nak bagi pada pengarah. Betul. baru nak merancang. Ini program kita tahun depan. Tepat. Sebab tahun depan kita ada KSSM kekhususian rendah. Untuk KSSM kekhususian rendah, satu murid satu kemahiran kita kena adakan. Ini kita video. Yang cikgu Izmi lah. Ya. Kita tengok sah. Tengok sah. Raja Mas. Kita kasih. Tahun bila tu? Tahun 2019. Tahun lepas lah. Jadi masa tu dia libatkan semua PPKI. Sebab kan biasa kan dia pakai murid kat atas berapa 1, 2, 3 kan. Dia ni memang suka. Kalau tuanku Raja Muda dengan Raja Puan Muda, memang dia suka yang murid-murid yang istimewa ni. Dia sangat suka. MP lah kok MP dia tu. Tahun lepas lah. Kalau program tiap kasih ni selalunya pendidikan ras lah yang jadi sasaran. Ya. Lihat. Kalau kat sekolah lain memang dia pakai 1, 2, 3. Dia tak ambil tahun 45, 1, 2, 3 saja. Sebab dia 2 tahun sekali kan. Itu dia. Apa aku buat juga lah. Yang antara kenangan-kenangan. Ni setiap kali bosan-bosan pancar ni lah kat budak-budak lah. Rehat minda. You know bila dia nampak diri dia dalam tu, mereka sangat-sangat Terima kasih. Nak ajar agak tuanku agak sembuh satu hal. Kami yang normal ni dekat Putra dengan Dermo ajar agak sembuh saja. Letih. Akak tadi kan dah kata bukan tak hidup. Satu perkara yang luar biasa lah di polis ni sebab akrabnya institusi diraja. Ni aktiviti kerap tangan. Christmas extender yang kita ada kat murid dan murid buat. Okay, sekarang apa yang ada yang tinggal masa PKP ni tapi sekarang benda tak ada tinggal. Sebab saya nak bagi ni kena hati kat pengarah ni. Saya akan beri, tadi saya minta dengan dekat tanam. Apa yang ada lah yang tinggal. Kita beri macam Suruh murid. Lepas tu kalau dia suruh dia buat catatan sikit untuk pengarah. So dia tulis anything, you know, nanti kita persembahkan. Okay, sebab pengarah pukul 8 hingga 12. Tadi saya dah tunjukkan yang saya draft dengan fikir-fikir kemarin. Dia kata dia nakkan saya 2 jam. Apa nak bincang dengan saya 2 jam. Okey. Selain daripada tu, kita rancang nak buat projek cendawan. InsyaAllah yang ni kita harap dapat memupuk sikap berdikari pelajar lah. Di bawah diketuai oleh Cikgu Azmi. Kemudian kita juga akan mencuba aktiviti ternakan ikan dalam tank. Keklik. Ya. Ikan keli dalam tank dan Goreng garing lah. Saya suka tu. Ya, betul. Dulu dengan sahabat-sahabat family saya tak suka. Ikan sembilan
pergi beli nak jadi kalau kat mana dia kata kita tangkap ikan, mak kata lepas melahirkan baru tahu cerita sebenar. Dia pun cari ikan keli tu, pergi tutup dalam telaga yang dia bina telaga dekat tu tu. Kata konon-kononnya orang kasih lada duduk lepas dalam telaga. Kita mana tahu orang mengandung kan suka hati nak makan. Orang tu mak masuk sedap makan. Dia pun nampak tu makan, kita makan dia senyum-senyum. Kita tak peduli dah nak makan. Lepas beranak orang kita. Sedap ni ikan sembilan. Rumpanya ikan keli. Lepas pada tu memang seronok sangat suka makan. Satu kali lepas tu suka makan. So make sure lah bila you ternak dah boleh tuai goreng garing hantar ke pengetua Kita berharap berdoa lah banyak-banyak semoga pandemik kita ni segera berlalu supaya kita boleh lakukan aktiviti macam biasa balik semula lah. Dan antara program yang berikutnya, projek berikutnya adalah landscape. Landscape ni kita dah buat selama Dah start lah 2 tahun dah kita buat. Kat tahun ni PKP je. Dia ambil masa Puan yang ni kita nak siapkan. Sebab budak tu juga yang nak buat semuanya. Jadi berebut-rebut nak buat. Yang masak nak ambil buat masak. Yang ni nak buat yang tu. Jadi budak ni ada banyak tu saja. Jadi kerja dia kita berbagi-bagi lah. Jangan bagi cikgu kita berkelahi. Maka tak apa saya kata Cikgu Faizal, kita ambil masa tak apa. Orang nampak kita buat kerja India. Kata kakak ni banyak ni. Jadi insyaAllah kita dah akan siapkan lah dalam tahun depan. InsyaAllah kat murid pun tak apa. Cikgu dah main buat kan. Kita nak buat, kalau boleh kita nak buat. Actually kita nak bagi dia kemahiran kan. Kita nak buat mercu tanda di situ supaya orang masuk tengok, oh itu PPKI. Lepas tu Spa jalan dah belum? Spa kereta tu sedang dalam ini sedang dalam pembinaan. InsyaAllah tahun depan sama juga yang ni pun kita pilih murid. Kalau boleh satu murid satu kemahiran kita ada supaya dia boleh gunakan untuk masa hadapan. Edible Garden ini adalah lanjutan daripada asas tanaman KSSM Kefungsian Sederhana. Kita dengan tanah Sangkagera tu kita create satu tempat di mana mereka boleh praktis cucuk tanam. Kita buatlah Edible Garden ni. Segala jenis tanaman-tanaman herba dan juga ulam-ulaman. Tapi buat masa sekarang ni Edible Garden kita jadi macam hidup segar mati tak mau. Tak ada langsung kena buat lain. Sebab bila kita korek panggil beho lah tu, kita tak kira pasal kau tanam tanah awak tak menjadi sekarang. Korek rupanya akak berserabut bawah tu. Ya, akak kita akan akak pokok asam yang sebelum atau akak pokok sukun lah. Kita kena sediakan media yang lain tu. Saya kata yang ini Edible Garden is Edible Garden. Tapi kita akan buat tanaman urban lah yang tu kita akan praktik insyaAllah. Kemudian kita harap perancangan-perancangan kita pada tahun ini dan tahun 2021 ini akan memberi impak yang lebih berkesan kepada anak murid kita. Doa-doakan semoga kami berjaya. Amin. Okay. Cikgu Puan Intan Sakinah, Kelantan ke? Kuala. Mana Kelantan? Sesekali kita Kelantan lah. Lama ke terlupa kan. Sebab saya balik kampung, balik kampung, keluar depo. Marah tak ada kawan-kawan. Nyampur aku, depo. Masuk depo kan? Benda tu dah jadi, kita dah bual dengan kawan tu. Lama tak telefon ke Kelantan. Balik rumah ke Kelantan. Anak-anak saya memang fully cakap Kelantan. Kelantan yang pure-nya. Yang kotor ikut jadi cemar. Jadi kawan-kawan kat luar cemar. You know? Lepas tu kalau kena hujan tu, unggah. Unggah? Yang anak saya tu bawah tu dah apa betul tu kata. Yang anak kira ni, anak kata apa tadi unggah? Hujan hari. Yang kawan tu dah duduk kat bawah dah unggah. Terima kasih Cikgu Haza, satu pembentangan yang menarik, dan terima kasih guru-guru yang sepakat membuat slide. That's very good. Sebab saya pun ada pesan kalau buat you make sure bila you buat sesuatu you jot down your name there, so I know.
Sebab itu adalah sumbangan anda dalam pengetahuan hari ini. Okey, untuk bahagian saya hari ini, saya masuk sedikit apa yang saya telah bentangkan kepada kawan-kawan tingkatan 6 tadi. Hari ini saya bentangkan bersama dengan cikgu-cikgu PPKI yang 2 orang ni. Harap saya ingat nama lah. Okey, hak latihan nama ke apa Nurliza Ismail. Nurliza Ismail. Nurliza Ismail. Berapa lama dah duduk sini? 15. Didi keselan ya, berapa lama? Hampir setahun. Habis dah, 15 tahun duduk boleh lah. Dia kamu apa yang kau? Pada? Memang asitesin. Okey, tak apa. Nanti kita set hari untuk kita mahirkan balik ke Kelantan. Yes, I akan buat kata yang saya dah terlupa dan saya terkeluar tu. Memang kawan-kawan yang mahu kalau di kampung. Jangan keluar paling. Jangan keluar paling. Dan kita semua paling tu tak paling dah. Paling. Dia mahu lah. Second? Saya Nurul Umi binti Salim. Nurul Umi. Nama dia sedang. Nurul Umi binti Saleh. Dia masuk sini? Masuk sini dari 2012. 2012. Oh, lama dah lah. 8 tahun dah. Sebelum? Saya Faridah binti Osman. Osman. Masuk sini 2008. 2008. Boleh. 2008 ni nak. Ui. Oh, itu memang betapa. Next. Saya Zahrina binti Sabri. Masuk sini 2018. 2018. Ni baru. Puan? Saya Siti Aswan binti Saidan. Masuk sini 2012. 2012. 8 tahun. Puan? Anak murid sini. Ya ke? Hebat. Saya Rozana binti Zakaria. Duduk sini dari tahun 2010. 2010. 10 tahun dah. Cik? Saya Azizi Zainal. Azizi right. Dah 6 tahun. 6 tahun di sini. Next. Saya Tuan Siti Fatimah binti Ahmad. Mula bertugas di sini tahun 2012. 2012. 8 tahun. Next. 4 tahun. Okay. Saya Husni Mahzan. 7 tahun. 7 tahun. Cik? Dia Cikgu Muhammad Faizal. Faizal. Baru 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oh, tak apa, nanti you akan jatuh kasih kat sini. Okey. Ya, sini. Okey. Sebenarnya kan ada satu perkara yang kalau you perasan lah bila you kerja satu tempat. Once you rasa enjoy bekerja, you ada magnet kat situ. Sebab tu saya kata tadi, saya cerita pada tingkatan 6 tadi. Lepas tu masuk sekerat tu sesenyap sat. Tuan aku serius. Aduh, saya kata buat bayar saya semua kan. Gigi 54 dan 6 orang kat situ. Saya kata saya nak buat selingan sikit. Saya cerita apa yang terjadi. Tuan-tuan nak tahu tak apa berlaku dalam di sidang perdana masa saya di Nowatika. Cikgu Hamidi telefon saya 3 hari sebelum tu. Kata cikgu minta adik ke JPM pada hari sekian-sekian. Masa tu memang saya tengah pack kerja dekat Putra. Dalam hati tujuh sampai masa dah. Lepas tu esok dia ingat lagi. Jadi bila pergi tu pukul kata 11.45, katanya 11.45. So we all sampai, saya sampai before 11.45, duduk dalam depan bilik pengarah. Sejuk kat situ. Mai pengetua saya, Sekolah Putra, pengetua bersama dua-dua. Lepas tu Cikgu Mazrimi tu SMK Perlis. Dia sama-sama dengan saya buat PQM, satu penyelia, dan Cikgu Ayu. Saya kata, Pak orang nak nampak sekolah berseri, sekolah api, awak Ayub Mai, Anggit Putu Sulaiman. Macam mana ni? Masuk job berdebar. Nampak Cikgu Ayu relax. Pengetua saya pun bercerita sangat. Saya senyap, betul tak? Saya seorang perempuan. Lepas tu, kejap Cikgu ambil di mana, jemput lah. Sebab dengarlah suara pengarah. Jemput lah masuk. Bukan bilik pengarah kau? Tak apa bilik sebelum. Ramai tu. Sebab semua pertimbangan pengarah, sektor aktiviti semua ada. Berzikir. Allah ni, istighfar. Masuk dulu, so cikgu lagi. Perempuan lah dulu. Yang tu pulak kata, tujuh sancur ni pun ibu aku dah aku dua perempuan. Masuk, saya tak nak duduk beradat sangat dengan pengarah. Tapi sebab cikgu kata, masuk. Saya bisa masuk. Wah, kata awak masuk lah. Ni orang nak tengok ni, kami duduk perempuan. Masuk. Dah
jumpa kan. Walaupun saya tak close dengan Cikgu Ain, tapi memang sesekali kami jumpa dekat majlis-majlis tu sembang. Jos Cikgu Ain, Cikgu Nadim, saya, Cikgu Ayub, Cikgu Mazrimi. So pengarah pun berilah mukadimah gitu-gitu, dia pun mulalah nak bagi tahu sekolah. Semula dengan Cikgu Nadim. Cikgu Nadim berseri. Saya pun berseri. Oh, maknanya putra. Lepas Cikgu Ayub pula Datuk Syekh. Putra. Sebab saya makin putra. Sebab dulu Haji Izmi pesan, Haji Izmi janji dengan saya untuk putra. Bila dekat saya pada dengar. Sebab saya dah setahun kat situ kan. Kita dah ada, dah kenal, dah mesra. Dah ada mek-mek dah kat situ. Lepas tu Norihal Muhammad SMK Tuku Sulaiman tengah buka pen. Letak pen tangan. Tengok tu, Tuku Sulaiman. Begitu. Berkata-kata daripada diri. Tapi nampak bibi Tuku Sulaiman. Lepas tu saya pun nak toleh ke pengarah, saya tak berani tau. Sebab dia straight. Saya pun pusing sikit. Ustaz Ahmad Abdul Ghani, dia senyum lebar kat saya. Dia angguk kat saya. Masa tu lah, Masa sebut tu ketat. Tak ada ni. Bila Ustaz senyum tu, seolah satu magnet lah juga merungkai longgar tu. Saya buat astagfirullah Anak Azim. Lepas tu sebab turun tangan saya, letak kat lutut saya. Ramah lutut. Sebab lutut kanan memang sakit. So ramah lutut. Astagfirullah Anak Azim. Astagfirullah Anak Azim. Sebab kata kawan kau tak rasa melonjak gembira. No. Sebab yang nampak kat saya adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Sebab saya pengetua baru. Even putra apabila saya kata kat bekas pengetua saya tu, Cikgu ramai kan kenalan kat jabatan. Janganlah, biar saya duduk kat putra aja. Saya kata macam tu kat dia. Bila dia kata, jaga-jaga cikgu, nanti kita dah sampai masa nanti nak kena bergerak ni. Cikgu ramai kawan. Sebab dia orang jabatan dulu kan. Cikgu ramai kawan kot. Jangan dia jaga putra. Lepas tu dia kata putra untuk cikgu senior. You bayangkanlah bila sebut macam tu. Means saya ni tak boleh pergi tempat yang sekolah besar. Jadi bila sebut Tengku Sulaiman, subhanallah, Tengku kot. You know, one kind yang rasa sangat kerdil, sangat kejut lah. Rasa kalau masa tu bagi peluang untuk rehat minda atau rehat seketika, masa duduk dalam meja tu, duduk rehat, lunjuk kaki ke apa. Betul Dan saya lepas maghrib tu, bila saya cakap dengan mak saya, baru saya boleh buka minda saya. Sebab saya pernah cakap kepada mak, doa lah mak, orang suka duduk sini, doa lah supaya kita kekal kat sini. Tapi bila saya cerita kat mak saya kata, hang boleh doa, hang boleh minta, usaha apa pun. Tapi kalau dia kata tidak, maka tidaklah. Bermaksud dia letak tempat yang dia tahu kamu boleh buat. Mak tu cakap spy-spy orang-orang. Sebab ayah pun suka, ayah main politik, arwah ayah. Jadi mak terikutlah, mak style ustazah sikit. Tapi ayah-ayah dia tu berbisa lah. Okey mak, okey. Mak tu je suka dah. Buat dah mak, buat dah. Okey. Rehatlah dulu, nanti kenal-kenal lah. Mak ramah, mak cikgu dia mak. 141 orang mak. PPKI tu saya besar tu. Sebab saya cuma ada 12 orang murid saya. Murid saya 12 orang dekat Putra, 9 cikgu. Jadi bila Cikgu Suria, Siti Suria lah cakap, cikgu, situ ramai cikgu PPKI. Ramai? So, berapa tu? Ramai so. Kita 12 orang, dia berganda-ganda puan. Tu PPKI. Lepas tu yang puan cakap kata, puan, kat tanah besar tu puan. Kat tanah ada nanti nak bawa pusat tu puan. Korang ni sajalah no. Jadi setiap hari tu Mai duk rasa macam mana lah, mau fikir-fikir. Adalah perancangan dia. So jadi masa hari dapur diri tu, sebelum dapur diri saya Mai dulu tengok pagar, masuk sampai situ. Sebab saya, kawan kata senang je daripada rumah tu. Sebab saya duduk kat saya nak 3 beradik kan. Straight je. Lepas tu belok tu ada lah. Kata macam pernah tengok kata Tengku Sulaiman tu. Masa 6 hari bulan tu adalah pertama kali pijak lah. Jadi masa Mai tengok tu pertama kali jugalah masuk. Tapi ada satu ketenangan. Itu memang kadang-kadang orang tua ni kan, kalau dia kata mau rasa lagu mana, mau masuk lagu rumah tu. Dia masuk masa rasa lagu mana. The way masuk rasa sangat selesa. So saya kata kalau sangat selesa means
ada petanda baik daripada Allah Ta'ala. That's why saya rancang juga macam mana pun, walaupun pagi petang saya usul untuk buat jumpa you all lah. So untuk bahagian saya hari ini, saya beri 3 kata kunci lah. Seperti yang saya sebut masa hari saya melakukan diri itu: tanggungjawab, ikhlas, jiwa seorang guru. 3 kata kunci. Jadi kita mula dengan tanggungjawab. Jadi nombor 1, tanggungjawab tu pada diri sendirilah. Bila sebut diri sendiri pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena tahu kita ni hamba dia. Dan saat kita sujud di sejadah tu, kita memang hamba dia sangat hina lah. Tapi selagi kita patuh, kita solat, kita mengaji dan kita buat amal-amal yang basic dan kita tambah yang sunat sikit-sikit, so kita akan meningkatlah mulia kita tu. Dan tanggungjawab pada diri sendiri juga bukan saja pada kita dengan Allah Ta'ala, kita dengan keluarga. Keluarga nombor 1 mak ayah lah. Sebab tu saya selalu sebut mak saya. Sebab saya anak yatim, ayah dah tak ada, mak ada. Jadi mak duduk seorang, tapi dia tak mau duduk dengan kita. Tak mau duduk. Mainlah mak kat long. Pergi mak, buat apa? Hampir 30 seorang kat mak. Mak, tanah ada mak, tepi rumah kita. Saja pancing sebab dia suka tujuk tanah. Ada. Tak mau lah. Dia jauh. Mak sakit lutut. Mak naik kapal terbang mak. Kapal terbang ke sampai boleh. Dia kata kena sampai kat Kedah. Tak apa Ustaz je, saya pergi ambil lah. Tak mau. Nak kata apa? Sebab rumah dia tu adalah kenangan dia dengan arwah ayah. Tak? Dia nampak kita duduk berlari setiap hari. Walaupun duduk seorang, dia nampak kemerihan dia adalah kenangan dia lah. Jadi kita kena jaga sangat-sangat. Saya minta tolonglah kawan-kawan, mak ayah, kalau kita sibuk dengan family kita, mak ayah mesti jaga. Untuk yang dah pergi kita sedekah lah. Untuk yang ada pun kita sedekah Fatihah juga. Sama juga. Anak murid saya boleh cakap, okay, nanti cikgu pergi Tuku Sulaiman, sedekah Fatihah kat cikgu lah. Cikgu bukan meninggal lagi. Tak apa, cikgu tak meninggal pun. Sedekah Fatihah supaya doakan cikgu sihat. Anak murid kita tak tahu betul-betul lah sedekah Fatihah tu. Okey lah. Jadi tolong jaga ikatan tu, kasih sayang. Sebab kalau derma apa saja, afdalnya dengan orang keliling kita lah, saudara mara, adik-beradik lah. Dan anak-anak, puan-puan, tuan-tuan, pastikan anak kita asuh betul-betul mengikut syariat yang Allah dah tetapkan. Dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berdoa setiap kali bersama dengan anak-anak didik di sekolah, bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan dapat sempurnakan apa yang tuan-puan buat di sekolah. Dan pada sekaligus jaga. Saatnya saya jawab telefon pengetua derma. Ya, puan-puan. Tengah chair meeting puan. Nanti saya call back. Kemudian adik-beradik komuniti setempat puan-puan. Nak jaga tu dengan jiran. Kita duduk berjiran. Saya duduk kat polis seorang tuan-tuan. Saya kenal diri lah. Nama saya Nurul binti Muhammad, ibu tunggal anak 6. Allah uji saat saya dan suami berada di kemuncak dan anak-anak muda pun berjaya. Tapi Allah tarik nikmat itu. Saya 3 tahun jugalah untuk betul-betul move on, betul-betul tinggalkan kisah sedih itu. Mulut kata reda, tapi once you bercerita pada orang, mata you masih berkaca, hati you nanti sebab means you tak reda. Tapi satu hari Allah betul-betul beri saya nikmat itu. Masa anak nombor 5, satu lelaki. Ada 6 tu, 5 perempuan, 1 lelaki. Yang kelima lelaki. Masa dia combo, dia bagi syarat pada ayah dia, Pik nak nama Syafiq Pendi, Lieutenant Syafiq Pendi. Pik nak ayah ada. Pik nak pastikan ayah ambilkan Bangawi. Apa syarat ni? Cakap. Tapi seminggu sebelum Pik combo anak tu, saya bangun 1/3 malam minta dengan Allah, ya Allah, kau redakanlah. Kau redakan hatiku, ya Allah, redakanlah. Aku nak jumpa ni dengan bukan suami aku. Redakan. Betul lah dia jawab. Memang saya berjumpa dia boleh berbual sembang macam kawan-kawan. Dan dia setiap panggil nama saya, setiap panggilan masa kami bersama dulu. Dalam hati masih
ya Allah, besarnya nikmat dia. Jadi bila once you redha, you move on, tak ada apa yang buat you rasa kecewa, you know. You pandang ke depan dan you memang move on. Dan saya buat PQL ni pun setelah saya nak mencari masa tak nak ada masa lapang. You know, you have to do something yang you boleh lupa kesedihan ni. That's right. Saya tak pernah salahkan dia, tak pernah salahkan orang ketiga, tak pernah salah walaupun ada orang ketiga. Tapi saya kata itu takdir Allah. Itu takdir Allah. Dia dah bagi semua nikmat kat saya. Dan pada satu masa nak uji. Kenapa nak uji kita? Mungkin saya leka, solat lambat, tak ikut waktu, ngaji kurang, you know. Oh, mungkin ada saya salah silap saya. Jadi saya muhasabah diri, saya ubat diri saya dengan belajar tajwid. Arwah ayah ajar mengaji. Orang zaman dulu ajar ngaji dekat tangan, lidi tu lidi, yang kelapa lidi. Ngantuk dia cucuk atas kelapa mata. Nangis titik-titik air mata kat tu. Ngaji sampai habis. Tapi bila kita dah lalui proses, kita pun dah dewasa, dah pandai, kita cari tafsir lah. Dan saya kata, aku kena buat sesuatu. Saya belajar tajwid. Belajar tajwid dengan seorang ustazah. Nak belajar dengan ustaz, ustaz tak sanggup. Sebab dia one-to-one. Ustaz kata tak boleh cikgu. Saya tak mampu. Jadi ustaz tu balik ustazah, isteri dia. Ustazah ni anak kecil-kecil. Ada yang breastfeeding pun. Dia bayangkan kalau tengah mengaji, yang tu main nak susu. Tu dia, cucu main nak susu ni, nenek nak mengaji. Tapi punya hasrat tu tinggi dan punyalah Allah tu beri saya nikmat untuk saya lupakan kesedihan saya. Mengajilah. Kami bagi susu kopi sebelah sana. Salah apa cikgu? Salah. Sebut semula. Lidah ke langit. Kan tajwid kan dia kena pronunciation, dia kena betul. Sampai habis. Dan tiga-tiga anak dia lepas tu memang sangat akrab duk mengaji atas belakang ni. Yang anak tu ustazah tu mai duduk. Janganlah kacau nenek tu, nenek nak mengaji, kata ustazah. Tak ambil atas belakang. Seorang tak tarik kosong, duk mengaji. Dalam hati, Allah memang maha kaya lah. Saya tak rasa marah. Saya tak rasa nak serabut. Seronok duk mengaji, duk sebut dengan heruk kolok-kolok tu, dengan cucu duk naik atas belakang. Nampak tak? Dia beri kita kekuatan cara tu. Dan alhamdulillah lah, saya buat PQL ni sebab saya dah tahu nak banyak kali dah. Masa dekat Sarawak dulu pun sebab saya dahulukan keluarga. So sampai masa dia nak uji kita, dia uji lah. Means kita perlu kuat. Dan kita wanita, orang lelaki tak dengar, kita wanita memang hebat. Kita lelaki, kita perempuan memang hebat. Dan sangat hebat. Sebab Allah dah uji kita mengandung 9 bulan tu pun kan. Allahu Akbar. Dengan mabuk, dengan pening, segala bagainya dah. Nak beranak tengok sakit dah. Satu hari you kena rasa lah. One day kalau isteri mengandung, pakai bantal tu. Boleh satu hari tak apa, dari pagi pakai yang besar sikit. Pakai bantal kekabu, jangan pakai bantal yang dalam blok tu. Pakai bantal kekabu. Satu hari pakai. Jalan dari subuh, masuk sampai petang malam. Tengok rasa macam mana. Itu kekuatan kami wanita. Jadi kalau kita ada kekuatan tu, insyaAllah. Jadi tadi dengan jiran. So jiran saya memang selalu bertegur siapa. Lepas tu kita main sekolah tak? Kita main sekolah. Kerja itu ibadah. So cikgu-cikgu dah tunjuk tadi. Dah cerita tadi macam mana cikgu punya kehebatan dengan murid. Maksudnya cikgu bukan saja menjalankan tanggungjawab, tapi cikgu ikhlas. Tadi cikgu kata pahala banyak, dosa banyak tu kita kurang dosa. Mulai sekarang fikir kerja beribadah, you do it on your own, you do it ikhlas. Allah Ta'ala sentiasa kira lah apa yang kita buat. Dan murid-murid, walaupun murid-murid masalah pembelajaran, pastikan siap unggul lah. Ikatan cikgu dengan murid-murid akan sejawat, pentadbir. Cikgu punya kabinet, cikgu punya kementerian ialah Kebajikan Masyarakat lah. So cikgu Hazat ialah Menteri Kebajikan Masyarakat lah agensi dia. So cikgu pastikan cikgu punya hubungan tu, hubungan semua lah. Okey, saya nak cerita sikit siapa kita lah. Ini yang saya refleksi diri saya lah. Siapa kita? Kita hamba dia yang hina,
Tadi saya dah kata, so yang kita buat tu, apa juga kita buat mestilah kerana dia. Cinta kasih kepada isteri, anak, bapa, murid-murid pun kerana dia. Kita ikhlas bekerja, mengajar seterusnya kerana dia. Sebab kelangsungan hidup kita dan nak dapat rezeki yang halal. Kemudian kalau kita buat sambil lewa, Allah Ta'ala akan bayar cash kat kita, sama ada pada anak-anak kita, saudara mara kita, ibu bapa atau adik-beradik. Kenapa dia uji kita? Dia nak beri kita rahmat. Dia uji kerana dia sayang. Dia uji kerana kita belum cukup berbakti pada dia. Mungkin amat ibadat kita kurang. Kalam dia, Quran kita tak jadikan teman hidup. Kita lebih jadikan telefon ini, gadget ni sebagai teman kita. Berapa jam kita guna untuk spend time, scroll WhatsApp. Dan berapa jam kita guna untuk mengaji everyday. Berapa kali baca keluar Allah tu. Kalau ngaji bacalah 10 kali sehari lah. Kita nak cipta bilik dekat syurga jannah tu. Okay. Lepas tu dia uji kerana dia nak kita sedar selama ini mungkin kita mula menyimpang dari jalan dia. Dia uji kerana dia sedia peluang dan ruang untuk kita kumpul di jannah dia. So hari ni kita doakanlah kita semua berkumpul hari ni, satu hari kita jumpa dan kumpul balik di jannah dia. Amin. Okay. Okey, kemudian itu yang saya cerita tu semua apa yang dah saya terima lah cash ya. Memang cash lah sebab semua anak lulusan universiti. Nombor 1 lawyer, sekarang ni pertimbangan pendakwa raya di Mahkamah Selayang, perempuan. Nombor 2 saintis dekat Monash University Sunway. Penantang yang tu asyik kerja nak mengaji, tak nak kahwin. Dia fobia sebenarnya. Sebab ayah dia orang yang sangat baik. Bekas suami saya orang yang sangat baik. Siapa yang dulu kalau tahu dia bekas ketua polis negeri Perlis. Very good man. Dan saya suami Sali, suami Sali dan ayah Sali lah. Tapi takdir Allah macam tu. Lepas tu nombor 3 lecturer bahasa Inggeris dekat UiTM Puncak Alam. Nombor 4 eksekutif dekat KPJ. Nombor 5 untuk ada pemandu dekat KT Yuta, pandai-pandai tu, helikopter. Kalau dia fly, dia mendarat tak betul, dia akan call. Saya tahu lah kadang call dia masuk pukul tahu dah tu dia fly dah tu. Dia kata Mi kena punishment. Awak kan dia karisan dia kan kalau nak mendarat. Sengit sikit. Awak sengit. No, nampak lo kari tapi letuk tu tahu mana tahu dia sengit. Tu kena. Tentera kan dia very strict kan. Okay, tak apa, dah sabar nak habis dah 1 dah kot. Dah 2 tahun tapi jarang jumpa lah. Sebab dia hari Sabtu kadang-kadang kata ada outing baru nak pergi. Alami tak boleh ni. Dia hanya benarkan dalam kalangan tentera, pemandu kenderaan tentera ataupun senior sahaja. Kata Umi kot. Tak boleh Umi. Tak jumpa. Payuh jumpa kat sekarang orang. Okey, saya nak share sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita jadi pemimpin hebat, guru yang hebat lah. Saya nak share ada yang pertama nak share yang SKPMG tu lah standard 4 tu kan. Kita ada 6. Kita guru sebagai perancang. Kita ada 6. Yang pertama guru sebagai perancang, yang kedua guru sebagai pengawal, yang ketiga guru sebagai pembimbing, yang keempat guru sebagai pendurung, yang kelima guru sebagai penilai. Yang keenam barulah murid sebagai pembelajar aktif. Cikgu kena hadam ni. Kena hadam betul-betul. Kemudian saya nak share dengan cikgu-cikgu ada tulisan Dr. Zulkifli Hasan. Dia ni bekas dekan, Profesor Madya, bekas dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang di USIM ya. Ada 5 guru unggul versus ataupun kita nak pair dengan murid. Sahaja unggul murid ialah sumur lah. So ciri-ciri pendidik unggul VS ataupun versus sumur, murid sumur. Yang pertama kita ni sebenarnya mudaris. Jadi lepas ni kita nilai kita kat mana. Mudaris ni dari perkataan Arab maksudnya mengajar, pengajaran. Kerja dia menyampaikan ilmu kepada murid mengikut falsafah pendidikan negara. Ada rohani, jasmani, emosi dan sosial. Yang ni dia tahu, you semua tahu, mahir dalam dia punya ilmu.
Kemudian you mengajar pada murid dan niat sebahagiannya ialah kerana amal soleh. Kalau kita lah malas nak bagi, kita malas nak jalankan itu kan, maka sebenarnya kita telah menjalankan, telah membuat satu kesalahan. Yang kedua, mu'allim. Mu'allim ni bukan saja mengajar atau menyampaikan ilmu pada orang lain. Pertama mengajar atau menyampaikan ilmu. Yang kedua, kita amalkan apa yang kita ajar. Pertama mengajar, sampaikan ilmu. Yang kedua, amal apa kita sampaikan. Yang ketiga, kita sentiasa tambah ilmu. Tadi Cikgu Hazal cerita tadi pasal masuk kelas online, group dan sebagainya. That's good lah. You all know what to do. Kemudian, you mempunyai rasa belas kasihan kepada murid-murid you. You simpati, you empathy, semua ada. Dan yang seterusnya, menganggap murid sebagai anak sendiri. Ini kunci cikgu, kunci keberkatan Allah. Bila you anggap murid sebagai anak you sendiri, orang lain yang mengajar anak you akan menganggap benda yang sama, akan anggap anak you sebagai anak dia. Seterusnya, mengajarkan Allah dan tidak mengharap balasan daripada pelajar. Jadi kita sebenarnya memang tak harap balasan pun daripada pelajar. Jadi kalau cikgu yang bertuah tadi, yang anak murid sebut sentiasa you bonus actually, no? Dia terlalu kasih pada you. Yang ketiga, murabbi. Murabbi ni seorang yang memperbaiki, memimpin dan mentadbir. Mentadbir siapa? Mentadbir pelajar, menyayangi pelajar. Menasihati dan membimbing untuk bentuk sasiah unggul murid. You go for motivasi, ya, menasihati, membimbing supaya murid-murid yang kita ajar tu jadi murid yang ada jati diri dan sasiah unggul murid. Saya suka guna perkataan sumur tu, yang kementerian bentuk tu, sumur, sasiah unggul murid, sumur besar. So that sumur stand for sasiah unggul murid. Dan murabbi juga seorang kaunselor. Kemudian menjadi seorang yang menyebar nilai budaya yang baik. Dan last sekali untuk mu'allim ialah contoh kepada murid. Itu nombor 3. Nombor 4, mu'addib. M-U-A-D-D-I-B, mu'addib. Ini ialah mendidik ke arah memperelokkan lagi akhlak murid. Didik dan elokkan akhlak. This one fokus dia bertanggungjawab dan melaksanakan pendidikan peradaban. Mana fokus dia ialah melaksanakan pendidikan peradaban yang mendalam terhadap peribadi dan kehidupan murid. One of them yang you buat tadi lah, yang mengurus diri tu, lawatan ke tandas. Itu adalah satu kaedah you nak beri dia survive dalam hidup dia, melaksanakan pendidikan peradaban yang mendalam terhadap pribadi dan kehidupan murid. Kemudian memberi ilmu tentang akhlak. Memberi ilmu tentang akhlak, mendidik pelajar agar tidak rendahkan ilmu yang dia belajar. Yang you ajar tu pastikan dia faham betul-betul dan dia boleh ajar orang lain, bukan dia rendah-rendahkan ilmu yang kita ajar. Dan biasanya muaddib ni dia buat teori dan praktikal sekaligus. Teori dan praktikal sekaligus. Dan muaddib ni biasanya bertingkah laku baik dan sopan. Last sekali ialah mursyid. Mursyid, Da'i sekarang kan, mursyid. Mursyid ialah penuntun, bukan penonton ni, penuntun. P-E-N-U-N-T, penuntun jalan hidup. Penuntun ni macam membawa lah. Penuntun jalan hidup yang benar dan betul, dengan nilai dan sikap yang benar. Yang ni memang tingkat paling tinggi lah. Yang ni dia betul-betul fokus apa ajaran Allah, berperanan sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi, ya. Dia sedar diri hamba Allah yang hina, dan dia sedar juga dia adalah khalifah di muka bumi. So yang ni
Dia menunjukkan, mengajar murid menunjuk jalan yang benar dari sudut ilmu sufi, tasawuf, ya, memberi petunjuk. Biasanya mursyid ni dia mempunyai tingkah laku yang baik dan terpuji. Kan kat-kat itu yang semasa Nilofa dengan siapa? Tiba-tiba Nilofa dapat imam yang bagus. Dia pula. Dia cantik dapatlah, no? Kemudian bersih dari akhlak tercela, tidak taksub atau fanatik, ya. Bersih dari akhlak tercela, tidak taksub atau fanatik. Jadi orang yang sentiasa jagalah mata dia, tutup kata. Zuhud pada amalan dan perbuatan. Tapi orang kata kalau tak ada TV kat rumah pun zuhud juga. Maksudnya tak ada TV, wayar dia penuh. So, zuhud dan mempunyai tokoh kepimpinan, ada karisma, mempunyai tokoh kepimpinan. Lazimnya mursyid ni alim dalam segenap disiplin ilmu lah. Dia tahu hukum hakam, dia tahu beberapa perkara-perkara asas hinggalah kepada perkara yang besar lah. Menyimpan atau menutup keaiban pelajar-pelajar. Maksudnya kalau kita anak-anak didik kita yang pelik-pelik tu, janganlah wara-warakan sangat, jangan warakan sangat, sebab murid-murid begitu mereka adalah anak-anak syurga, menyimpan dan menutup keaiban pelajar-pelajar. Dan kalau kita mengajar mereka dengan tulus, maka pengajaran kita terkesan di hati pelajar. Jadi kesimpulannya, siapa kita daripada 5 tadi? Carilah, cari. Apakah kita hanya guru biasa ataupun kita berada dalam 5 yang ada tadi. Jadi kita kena amalkan 5 tu. Kalau kita nak jadi benda tu, kita kena buat secara berterusan. Jadi kita kena ada sifat mendidik pelajar kerana Allah. Kesimpulan dia, mendidik pelajar kerana Allah, kerana dia berpribadi mulia, menjaga kehebatan dan kehormatan diri dan tutur kata. Itu yang ni nak cikgu kena amal, menjaga kehebatan diri kita. Kita hebat sebenarnya cikgu, kita ada akal. Menjaga kehebatan diri, kehormatan diri dan tutur kata. Memiliki ilmu dan keedah pengajaran yang pelbagai. UA lah. Tadi pun saya pun berkenan dengan UA punya tu. Bersifat kasih sayang, ikhlas mengajar kerana dia, dan tiada penyakit hati. So antara rakan-rakan pastikan kita tak ada penyakit hati, no? So Wallahualam, saya hanya hambanya yang hina, mencari ruang untuk berkawan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Datang ke sini, dihantar ke sini kerana ketentuan dia. Dan saya rasa saya ingin berkarya di sini sehingga tamatlah tarikh saya berkhidmat. Sebab bila anak saya ajak balik pun kata, no, Cikgu Umi nak habiskan Umi punya perkhidmatan di Kuala. Malah fikir jam, Ustaz dia sampai ke tujuan walaupun jauh. Malah fikir jam satu. Lepas tu Umi malah jumpa orang ramai sangat. Sekali main Kuala Abang tu yang ramai juga, 1,140 orang, Cikgu 141. Dan pesan pengetua-pengetua yang senior, bila saya masa diraikan, masa mesyuarat agung, hari pertama lah hantar ke sini tu. Lepas tu terus esoknya tu mesyuarat agung dan meraikan saya. So Cikgu Hadi sebutlah nama Nuriha berkali-kali. Mungkin dia nampak kekuatan saya, mungkin dia juga nampak saya pada satu ketika kalau rakan-rakan yang bekerja dengan saya tekah seorangnya. Bab kerja saya sangat tekah, berkira semua bab kerja, terutama masa yang cikgu contoh kita lambat masuk kelas lah. Masa tu saya sangat berkira, sebab masa tu walaupun ada 5 minit 10 minit, masa tu adalah gaji kita jalan. Gaji kita jalan, kita nak bayar macam mana? Tak kena dapat redha anak-anak murid kita tu, minta maaf dulu. Betul, anak-anak kita, anak-anak istimewa, tapi kita kena bayar balik. Jadi saya memang tegas satu, masa mengajar kita kena bayar. Kalau kita curi masa tu, kita kena bayar. Okay? Sebab kadang-kadang kalau saya masa saya jadi fikir, saya rasa semua, fikir fikir ham, fikir semua rasa. Kadang buat kerja galik dekat office, fikir lah.
Dia dah tunggu dah budak-budak kelas hujung saya ajar sastra. Saya orang ekonomi, bachelor ekonomi, second minor is perdagangan. Ajar sastra selepas cikgu PT memang tak dapat ganti. So ajarlah sastra. Kelas yang second last, 4 mutiara. Tapi bila mengajar bercerita dengan dia, ada satu cerpen tajuknya Ikan Sembilan Untuk Abah. Untuk ingatkan sembilan kali cikgu tadi tu. Jadi kita cerita tu, ustazah masuk dalam temu kelas dia. Saya tinggal kelas tu, dia dengan senyap satu kelas. Dia sebab mendengar cerita, membaca cerita itu. Kawan dia yang last baca tu duduk dengan menangis. Kau dah kenapa? Saya tanya, sebab cikgu cerita ni sedih. Abah lepas tak kulaikan senang meninggal abah. Lepas tu saya nak cerita pasal ayah saya, arwah ayah saya. Jadi saya tinggal tu, cikgu nak keluar dah ni. Dia senyap, cikgu nak keluar dah ni. Semua tengok, tak apalah, Assalamualaikum. Salah, biasa dia banyak musuh bagi sana. Lepas tu saya balik ke bilik. Habis cikgu ustazah masuk. Lepas tu ustazah suruh balik singgah bilik saya. Cikgu fikir, buat apa kat budak-budak? Apa? Saya tak nak mengajar. Apa? Duk nangis. Apa nangis? Dia kata cikgu sedih lah tadi fikir cerita ayah dia. Baca cerpen Ikan Sembilan Untuk Abah meninggal. Budak ni. Means anak-anak kita sangat lembut hati dia. How you touch hati mereka. Dan dia ingat cerita tu, boleh jawab episod. Cerita tu je lah, cerita lain tak dapat. Maksudnya kehebatan cikgu itu ada di mana-mana. Dan saya sangat yakin cikgu-cikgu depan saya ni, kawan-kawan, saya boleh berkawan dengan anda semua. Tegur saya macam biasa, panggil saya cikgu. Saya cikgu lah, sebab cikgu ini selalu pesan kalau cikgu lebih akrab. Cikgu fikir dia kata tanya sebelum dia ucap masa syarat terusan. Nak tanya nak panggil puan cikgu. Saya kata nak panggil nama boleh lah. Saya kata maksudnya the way you greet me, never mind. Cikgu saya terima belakang. Tapi niat saya satu, nak berkawan, nak bersama-sama meloncokkan. Sebab ni dia pelbagai disiplin ilmu kat sini kan. Ada PPKA, ada arus perdana, ada PPA, ada pelbagai multi. Tapi yang terang yang besar is Form 6 dan PPKA. Arus perdana tu ialah sebab dia memang dah di situ. Jadi maksudnya kalau you all semua boleh julang PPKI, dia turut menjulang nama saya. Sebab di mana-mana dia sebut PPKI SMK Tengku Sulaiman. Yang dia jemput Nurihan Muhammad naik pentas. Betul tak? Tapi kena ingatlah apa-apa kita buat dengan musim sekarang ni, jaga betul-betul. Sebab saya pun memang belum bersedia lah nak jadi terkenal. Sebabnya Satgi pukul 5 petang Tan Sri Nur Hisham Abdullah pun buat cadangan dia. Hari ni satu kluster baru di negeri polis. Kluster PPKI SMK Tengku Sulaiman. Dan pengetua baru berlaku diri. Oh my God, Nurihan Muhammad. Orang search Google Nurihan keluar. Aduh. Ya, jadi mari kita bergabung tenaga, satukan hati, ikhlaskan diri, suci diri, buat saja apa yang dah rancang dengan elok, sentiasa bertukar ganti pendapat dan saling menjaga antara satu sama lain. Tanya khabar adik, anak, suami dan sebagainya. Dan yang pasti core business kita ialah anak-anak didik kita. Do the best, jangan curi masa dan fokus. Kumpul lebih banyak pahala, kurangkan dosa. Itu tagline kita. Okay, dengan itu saya minta maaf banyak. Kita akhiri tak boleh lagi. Ada lagi highlight? Ada highlight tak? Yang terakhir punya agenda nak tutup dah. Ada highlight? Saya go around daripada Mik Kelantan. Ada apa-apa nak bayar? Tak ada apa-apa. Depan ni tak ada jumpa lagi. Tak ada apa-apa. Okey, kalau begitu kita sudahi mesyuarat kita petang ini. Siapa yang tak minit? Sudah. Siapa SU? Ada. Tak apalah, aku ni sikit-sikit pandang-pandang ada. Jalan-jalan okey. Kalau tak tahu sebab saya dia cantik saya. Kalau dia, tapi sebab tadi pun you punya perangan ada rekod tadi kan. It's alright lah. You see the rakaman and then you know what to do.
Okey, kita sudahi, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah As. Subhanallah. Amin, 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 rabbal alamin. Terima kasih kawan. Sampai jumpa lagi lain kali. So nenek ni kalau boleh dalam, tak apalah sebab PKP, tapi sebab saya kalau boleh cepat lagi bagus sebab saya dia nak, saya dah ada ni sebenarnya, saya nak cerita dekat pengarah sebab dia ada 2 jam dengan saya. Dia request tadi saya tunjuk dah apa benda yang saya nak buat, nak sambut dia cerita kat sini sebenarnya, tapi dia kata I nak 2 jam dengan you. I boleh daripada pukul 8 ke pukul 9 boleh. Sebab tu saya tu bawa pergi dekat offsite dekat Odak Belajar.